Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku nak cerita tentang seorang pembunuh bersiri yang menutup identitinya sebagai seorang badut. Sebelum tu, korang boleh tekan button subscribe, komen and share video ni untuk aku semangat lagi untuk membuat video yang akan datang. Di sebalik topeng yang lucu, siapa sangka lelaki yang dikenali sebagai John Wayne Gacy merupakan seorang pembunuh kejam. John Wayne Gacy ditahan atas kesalahan pemerkosaan, penyiksaan dan juga pembunuhan terhadap 33 orang pemuda antara tahun 1972 hinggalah tahun dia ditangkap oleh pihak polis. Bayangkan, selama 6 tahun tak ada siapa yang mengecaki beliau kerana beliau bekerja sebagai seorang badut. John Wayne Gacy dilahirkan pada tahun 17 Mac 1942 di Chicago, Illinois. Pada usia 4 tahun, Gacy selalu didera oleh ayahnya secara lisan dan fizikal apabila ayahnya pengaruh alkohol. Ayahnya selalu mendera Gacy kerana ayah Gacy ingin melihat Gacy aktif dalam bidang sukan, tetapi Gacy tidak aktif dalam bidang sukan kerana mempunyai masalah fizikal dan juga jantung. Ketika Gacy berumur 7 tahun, dia selalu dicabur berulang kali oleh rakan keluarganya. Masa Gacy berada di sekolah rendah, doktor menyatakan bahawa Gacy mempunyai masalah jantung dan membatasi aktiviti fizikalnya. Akibatnya, Gacy mempunyai masalah berat badan dan juga kurang bergaul dengan masyarakat ataupun kawan-kawannya. Setelah 5 tahun dia menanggung sakit, doktor menyatakan bahawa Gacy mempunyai masalah gumpalan darah di otaknya. Disebabkan kesihatan Gacy yang lemah, ayahnya selalu mengamuk dan memukulnya. Setelah bertahun-tahun Gacy bertahan dengan sakitnya, dia mengambil keputusan untuk berhenti menangis kerana dia tidak mahu dipukul oleh ayahnya lagi. Gacy memutuskan untuk berhenti sekolah kerana dia sudah banyak tertinggal pelajaran di sekolahnya. Gacy kemudian berkahwin dengan Marlene pada September 1964. Kemudian berpindah ke Waterloo, Lowell, di mana Gacy menguruskan 3 restoran KFC milik ayah Marlene. Pada tahun 1967, dia mendapat pengiktirafan sebagai wakil presiden cemerlang dan mendapat tempat di lembaga pengarah. Pada beberapa tahun kemudian, dia mula terlibat dengan penggunaan dadah, pertukaran isteri, pelacur dan juga pornografi. Gacy juga mula memenuhi keinginannya untuk melakukan hubungan seks dengan remaja lelaki yang kebanyakannya bekerja di restoran ayam goreng yang dijaga olehnya, di mana tempat dia melakukan pornografi. Gacy mengubah ruang bawah tanah kedainya menjadi tempat dia berpesta dan menarik minat remaja lelaki. Dia akan memikat dengan cara memberikan alkohol secara percuma dan juga pornografi secara percuma. Gacy kemudian mengambil kesempatan seksual terhadap beberapa budak lelaki setelah mereka menjadi mabuk. Pada bulan Ogos 1967, Gacy memikat seorang remaja lelaki yang bernama Voorhees ke ruang bawah tanahnya dengan berjanji akan memberikan bir secara percuma dan juga pornografi secara percuma. Setelah Gacy membekalkan banyak alkohol, dia memaksanya untuk melakukan seks oral. Walau bagaimanapun, pada bulan Mac 1968, segala aktivitinya terbongkar apabila Voorhees memberitahu ayahnya. Setelah ayah mangsa tahu, ayah mangsa terus melaporkan kepada pihak polis. Selepas itu, Gacy mengaku bersalah
melakukan liwat dan menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Selepas 10 tahun Gacy di penjara, dia memulakan hidup barunya bersama isteri barunya yang bernama Carol. Sehinggalah dia bertemu dengan McCoy lalu membawanya ke rumahnya. Selepas keesokan paginya, Gacy bangun daripada tidur. Gacy melihat McCoy berdiri di depan pintu biliknya sambil memegang pisau. Gacy menyangka remaja itu bermaksud ingin membunuhnya. Lalu Gacy menikam remaja tersebut itu sehingga mati. Selepas itu, Gacy menyedari bahawa McCoy sedang menyiapkan sarapan pagi. Telah pergi ke bilik Gacy untuk mengejutkannya. Walaupun Gacy tidak berniat untuk membunuh, namun dia akui terangsang secara seksual hingga ke tahap organ semasa pembunuhan. Bagi Gacy, pembunuhan itu adalah satu nikmat seksual paling kuat yang pernah dia lakukan. McCoy ialah mangsa pertama yang telah dikebumikan di bawah rumah Gacy. Bermula dari situlah Gacy mencari mangsa, kebanyakannya ialah remaja lelaki. Dengan menggunakan tipu muslihat membuat mereka tidak sedarkan diri, melakukan penyiksaan yang mengerikan dan sadis yang menyebabkan kematian mereka. Gacy turut menjadi jiran yang baik dengan bekerja tanpa lelah dalam projek kemasyarakatan dan turut menjadi badut di pesta ulang tahun di hospital anak-anak. Gacy melakukan itu untuk menutupi identitinya sebagai seorang pembunuh. Pada bulan Oktober 1975, Carol meminta cerai selepas Gacy memberitahu kepadanya bahawa dia terlalu obses dengan remaja lelaki muda. Setelah Carol keluar daripada rumah, Gacy menumpukan perhatian yang paling penting, iaitu menjaga peribadinya agar terus dilihat baik. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia terus dapat mencapai kepuasan seksual dengan merogol dan membunuh remaja lelaki. Dari tahun 1976 sehingga tahun 1978, Gacy berjaya menyembunyikan mayat sebanyak 29 korbannya di bawah rumahnya. Kerana kekurangan ruang dan bau, Gacy membuang mayat keempat-empat mangsanya di sungai yang diberi nama sebagai Des Moines. Pada 6 Februari 1980, Gacy diadili atas pembunuhan terhadap 33 pemuda. Peguam belanya juga cuba membuktikan bahawa Gacy ini adalah orang yang tidak siluman. Tetapi 5 juru wanita dan 7 juri lelaki tidak bersetuju. Setelah 2 jam perbincangan, juri membuat keputusan Gacy bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Gacy dihukum mati dengan suntikan maut pada 9 Mei 1994 dan kata-kata terakhir Gacy ialah "Kiss my ass". Itulah ayat terakhir yang dikeluarkan oleh Gacy. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh tekan button subscribe, komen and share video ni untuk aku semangat lagi membuat video. Assalamualaikum.